Yang berhormat Datuk Kamarul Bahri bin Abbas Teluk Kemang. Dan Sri Yang Diputus soalan saya nombor 2. Sudah. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, pihak kerajaan amat prihatin terhadap cabaran yang dihadapi oleh rakyat, khususnya golongan miskin dan mereka yang berpendapatan rendah. Sehubungan ini, program transformasi kerajaan yang dilancarkan telah memperkenalkan bidang keberhasilan utama negara atau dengan izin National Key Result Area NKRA untuk meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah yang diterajui oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Inisiatif telah pun dilaksanakan untuk membantu golongan berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan seterusnya keluar daripada kepompong kemiskinan. Salah satu inisiatif yang dilaksanakan adalah program Satu Azam. Program Satu Azam yang berteraskan kebajikan produktif atau dengan izin productive welfare membantu golongan berpendapatan rendah dengan menyediakan peluang menjana pendapatan dalam 4 bidang utama, iaitu yang pertama, bidang perniagaan di bawah Satu Azam Niaga, dan yang kedua, bidang perkhidmatan di bawah Satu Azam Hikmat yang diterajui oleh Amanah Ikhtiar Malaysia. Yang ketiga ialah bidang pertanian di bawah program Satu Azam Tani yang diterajui oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Dan yang keempat ialah bidang pekerjaan di bawah Satu Azam Kerja yang diterajui oleh Kementerian Sumber Manusia. Tuan Yang Dipertua, sehingga 31 Ogos tahun 2012, program Satu Azam telah menampakkan keberkesanannya dengan penyertaan sejumlah 90,403 orang daripada seluruh negara, iaitu 8,245 peserta bagi Azam Tani, 5,669 peserta bagi Azam Kerja, 21,892 peserta bagi Azam Niaga dan Hikmat di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia, dan 28,046 peserta lagi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. 14,614 peserta di bawah Kerajaan Negeri Sabah dan 11,937 peserta di bawah Kerajaan Negeri Sarawak. Tuan Yang Dipertua, di bawah NKRA LIH juga telah ditetapkan sasaran untuk melatih dan membangunkan seramai 4,000 orang usahawan wanita di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia menjelang 31 Disember 2012 ini. Sehingga 31 Ogos 2012, sukacita dimaklumkan bahawa seramai 3,500 usahawan wanita telah pun berjaya memperolehi pendapatan sebanyak RM3,500 sebulan atau lebih bagi tempoh 3 bulan berturut-turut. Tuan Yang Dipertua, berhubung keberkesanan program Satu Azam, berdasarkan pemantauan yang dibuat sehingga 30 April tahun 2012 terhadap 23,267 orang peserta Satu Azam oleh agensi pelaksana, sejumlah 21,724 orang peserta, iaitu 93% telah berjaya mendapat pendapatan tambahan melebihi RM200 sebulan. Berdasarkan perkembangan ini, seramai 7,147 orang peserta, iaitu 33% daripada 21,724 orang peserta, kini mempunyai julat peningkatan pendapatan antara RM200 sehingga RM1,000 sebulan. Manakala baki iaitu seramai 14,577 orang peserta, iaitu 67%,
mempunyai julap peningkatan pendapatan melebihi RM1,000 sebulan. Sekian, terima kasih. Tulok Kemang. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih dan terima kasih dengan jawapan yang berhormat. Apabila kita menangani masalah kemiskinan, ada dua cara yang ideal, iaitu yang pertama ialah meningkatkan pendapatan. Yang kedua ialah mengurangkan perbelanjaan. Idealnya ialah kedua-duanya dilaksanakan. Dalam kajian guna tenaga kebangsaan NER oleh Kementerian Sumber Manusia pada 2009 mendapati bahawa 33.8% pekerja bergaji di bawah 800. Ini bermakna 1/3 daripada rakyat yang bekerja ialah di bawah baras kemiskinan. Tan Sri Yang Dipertua, langkah-langkah yang disebutkan tadi memang menunjukkan ada usaha, dan juga ada juga kesan yang disebutkan tadi yang melibatkan mungkin mereka yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Dalam hal ini, pelaksanaan program itu tidak mengakibatkan mereka yang mempunyai gaji tetap. Maka wajar gaji yang tetap ini, kalau mengikut kajian oleh Bank Dunia, menunjukkan dalam masa 10 tahun peningkatan gaji hanya dalam kadar 2.6% setahun. Dalam masa yang sama, produktiviti buruh meningkat pada 6.7%. Maka wajar gaji ini dinaikkan. Diadakan gaji minimum. Sekurang-kurangnya seperti mana yang dicadangkan oleh Pakatan Rakyat, 1,100. Kerana kemampuan kita untuk mengurangkan perbelanjaan isi rumah tidak memberi apa kesan, kerana ada cadangan pula masa ini untuk mengurangkan subsidi. Ini akan mengakibatkan dan secara automatik perbelanjaan isi rumah meningkat. Jadi saya bertanya, dalam masa kita mengejar ke tahap negara maju, jangan sekali apabila sampai waktunya jurang di antara yang kaya dan yang miskin meningkat dan tidak menunjukkan, tidak mencerminkan keadaan sebenar negara dah mencapaikan negara maju dengan adanya program-program dan kekayaan yang ada dalam negara yang boleh menangani masalah kemiskinan di Malaysia. Saya minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan yang dikemukakan. Sebenarnya Yang Berhormat mungkin tidak jelas dengan kriteria pemilihan peserta bagi program Satu Azam dalam usaha kerajaan membasmi kemiskinan. Kriteria pemilihan peserta untuk program Satu Azam ini sebenarnya meliputi semua rakyat yang pendapatannya kurang daripada RM1,500 sebulan, ataupun mereka yang merupakan penerima bantuan JKM, ataupun mana-mana calon yang dikenal pasti sebagai miskin dan memerlukan. Jadi itu bermaksud peserta program Satu Azam ini juga meliputi mereka yang bergaji tetap. Bagi menjawab soalan kedua yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, bahawa gaji 1/3 daripada rakyat Malaysia adalah berpendapatan gajinya kurang daripada RM800 sebulan. Oleh kerana itulah Yang Berhormat, Kerajaan Barisan Nasional telah pun memperkenalkan dasar gaji minimum RM900 sebulan mulai tahun depan. Sekian, terima kasih.